Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Terima kasih saya ucapkan kepada semua yang sudi meluangkan masa untuk menghadiri sesi pada pagi ini bersama wakil SISIN. Okey, pada pagi ini topik yang kita akan bincangkan bertajuk Impactful Community Project bersama speaker kita iaitu Profesor Madya Dr. Aznah Nur Anwar. So sebelum kita teruskan dengan sesi, insyaAllah sesi ini hanyalah sekejap sahaja tetapi diharap sangat memberi impact lah kepada semua warga Fakulti Sains. So sebelum Dr. Aznah meneruskan sesi beliau, saya memperkenalkan dahulu kita punya penceramah iaitu Profesor Madya Dr. Aznah Nur Anwar yang juga merupakan Timbalan Pengarah Center for Community and Industry Network SISIN di UTM-KL. Beliau juga merupakan pensyarah kanan di Jabatan Kejuruteraan Kimia dan juga Alam Sekitar. Okey, jadi tanpa membuang masa, saya mempersilakan Dr. Aznah untuk meneruskan sesi ini. Terima kasih. Silakan Dr. Aznah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan terima kasih diucapkan kepada pengerusi untuk sesi kita pada pagi ini, Nur Izzah lah. Okey, saya telah mendapat jemputan pihak CCIN sebenarnya telah mendapat jemputan daripada pihak fakulti yang mana kita maklum bahawa minggu ni adalah merupakan minggu penyelidikan fakulti sains lah. Dan pihak SISIN diminta berkongsi untuk berkaitan dengan apakah yang dikatakan projek community yang berimpak. So insyaAllah kita ada 1 jam untuk saya berkongsi tentang apakah maklumat terkini bila kita membincangkan tentang mengadakan projek community berimpak. Okey, Izzah, saya boleh mulakan saya punya sesi ceramah lah atau perkongsian ilmu. Yes. Silakan Doktor. Terima kasih Izzah. Saya nak pergi next slide ni. Sekejap, bila annotations ni buat saya punya tak boleh klik ke next slide. Mungkin Doktor, mungkin stop annotate. Stop dulu kan. Okay. Okay. Alright. Okay, mungkin sebelum, jadi mungkin di kalangan kita pensyarah ada tertanya-tanya lah, perlukah seorang pensyarah melaksanakan program libat sama bersama komuniti? Jadi bila kita melihat ni keadaan, kalaulah kata kita kadang-kadang kita jumpa keadaan masyarakat. So jadi adakah kita sebagai seorang pensyarah, kan? Jadi kadang-kadang kita nak berdiam diri kerana kita juga merupakan sebahagian daripada komuniti dan ada perkara yang kita boleh sumbangkan lah. Ataupun kita kata kita melihat keadaan ini, kan? Alam sekitar yang sangat kotor, kan? Jadi ini tujuan mengapa kita galakkan pensyarah supaya melakukan banyak projek komuniti yang berimpak tinggi, sebab kita tahu ada banyak perkara sebagai seorang pensyarah yang kita boleh sumbangkan lah. Jadi hari ini saya nak berbincang bersama dengan Fakulti Sains yang mungkin sebelum ni tidak pernah lagi berpengalaman ataupun mungkin sebelum ni hanya terlibat secara kecil-kecilan. Jadi sebenarnya pihak universiti di bawah pihak SISIN, kita ingin menggalakkan sebanyak mungkin supaya pensyarah itu mengetuai dan juga melaksanakan projek komuniti yang berimpak yang dapat membangunkan sesuatu komuniti. Jadi sebelum melaksanakan sesuatu projek itu, pihak SISIN telah pun membangunkan satu polisi yang kita namakan libat sama komuniti dan industri universiti untuk membantu para pensyarah memahami setiap istilah tersebut. Jadi bila apa yang dikatakan, jadi di dalam polisi nanti para pensyarah akan dapat lebih memahami dari segi konteks yang lebih luas apabila yang dikatakan industri itulah.
Okey, jadi industri itu termasuklah semua jenis bentuk perniagaan iaitu GLC, GLIC, PLC, MNC, SME dan NGO juga termasuk di dalam industri. Yang mana kita selalu kelaskan industri ni adalah pemberi dana lah. Okey. Kemudian manakala pula agensi kerajaan adalah merupakan kepada kementerian ataupun jabatan kerajaan merupakan jabatan kerajaan, pihak berkuasa berkanun dan juga pihak berkuasa tempatan. Okey, seterusnya apabila yang dikatakan community lah. Community ni maknanya merujuk kepada penerima manfaat daripada projek community kita. Jadi community itu tidaklah terhad sahaja kepada manusia tetapi termasuklah alam sekitar iaitu haiwan dan juga tumbuhan. Manakala kerjasama strategik adalah merupakan kerjasama dan kolaborasi di antara sektor-sektor yang kita sebutkan tadi untuk menjayakan program tersebut. Manakala aktiviti adalah merujuk kepada semua program ataupun projek inisiatif sama ada yang melibat program itu adalah libat sama komuniti dan juga industri. Okey. Next. Izzah, saya ada masalah nak pergi next slide ke saya punya yang hang? Saya test tadi. Saya tak dapat troubleshoot dari sini, Doktor. Sekejap, saya nak, sepatutnya saya tekan next. Okey, alright. Okey. Okey, so apakah dia libat sama? Yang tadilah merujuk kepada hubungan yang berterusan serta mengaplikasikan visi kerjasama yang memberi manfaat kepada komuniti ataupun industri. So jadi sekali lagi yang kita kata komuniti tadi dia tidaklah terhad kepada kumpulan hidupan tetapi termasuk juga manusia, haiwan dan tumbuhan. Dan kadang-kala ada juga sesuatu projek komuniti, industri itu sendiri adalah merupakan komuniti ataupun penerima manfaat daripada projek tersebut. Selalunya projek-projek yang melibatkan apabila pensyarah membantu projek-projek industri kecil dan sederhana. Okey. Jadi bila kita kata bentuk-bentuk community engagement program, okey, dia dapat dibahagikan kepada yang pertama penyelidikan. Okey, yang ini kita namakan dia sebagai community based participatory research. Okey. Kemudian yang selalunya kita menjangkakan yang melaksanakan aktiviti komuniti yang berbentuk penyelidikan ini adalah daripada school, okay, faculties ataupun pusat-pusat penyelidikan. Okay. Kemudian yang kedua, ada setengah bentuk projek komuniti itu berasaskan pengajaran. Okay. Jadi yang ini kita namakan community based learning ataupun community service learning lah. Okay, yang mana di sini adalah merupakan platform di mana para pelajar boleh mengaplikasikan apakah ilmu yang telah dipelajari di dalam kelas, okay, untuk diaplikasikan di luar kelas bagi menyelesaikan masalah komuniti. Dan ini selalunya boleh dilaksanakan dengan sokongan dan juga panduan yang diberikan oleh PTJ iLeague. Kemudian yang ketiga yang kita namakan dia perkhidmatan lah, okay, civic engagement ataupun community service lah ataupun yang kita selalu namakan program USR, University Social Responsibility. Yang ini selalunya adalah projek-projek berbentuk sukarelawan, yang kesukarelawan, dan kita galakkan semua PTJ untuk melaksanakan aktiviti USR ini. Okey, manakala bila kita kata tadi strategic partnerships, okey, kita galakkan adalah model quadruple helix, iaitu yang melibatkan government, akademia, industri dan juga society, masyarakat lah. Okey, jadi apakah peranan-peranan setiap yang kita jangkakan sebenarnya daripada setiap entiti tersebut adalah seperti yang kita senaraikan di setiap bulatan itulah.
Okey, jadi contohnya dalam bila kita bekerjasama dengan agensi. So ada juga agensi yang boleh memberi bantuan kita sama ada dari segi wang tunai ataupun dalam bentuk in kind. Dan apabila kita ingin membentuk polisi, so kita nampak agensi kerajaan itulah yang akan membantu pihak universiti untuk memformaliskan polisi tersebut. Okey, jadi antara yang lain kita jangkakan sokongan daripada pihak government seperti innovation support dan juga advisory services. Manakala industri, dan kita tahu industri adalah maknanya sangat kuat dari segi entrepreneurial venturing, product and service dan juga product and service development. Universiti memang kita tahu kekuatan kita adalah melaksanakan R&D lah. Okey, jadi kita juga ada kekuatan dari segi education. Jadi kalaulah kata dari segi commercializations dan innovations, kita ada incubators dan juga spin-off. Okey. Jadi itu sebab sekarang ni model yang kita pergi memang bermula tahun 2021, kalaulah kata projek community yang berimpak, maknanya untuk mendapat 3 bintang dan 5 bintang, memang syarat utama dia, kerjasama dia mesti ada keempat entitinya. Kita tidak lagi pergi kepada double helix ataupun triple helix, maknanya projek yang akan dinilai hanyalah projek bila kita tengok komponennya memang lengkap dari segi keempat-empat entiti ini. Okey. Jadi kita kategorikan projek libat sama komuniti ni kepada 2 jenis lah, iaitu berimpak dan juga tidak berimpak. So jadi berimpak tadi yang merujuk kepada CBPR dan juga CSL tadi, CBSL, Community Based Service Learning, CBPR, Community Participatory CBPR. Participatory research. Manakala yang tidak berimpak ini yang kita kata kita tetap laksanakan, banyak manfaat yang kita boleh dapat, kita perolehi, kita teruskan, iaitu projek USR lah. Tetapi ini kita tidaklah menilai untuk sebagai projek yang berimpak. Jadi seterusnya mungkin selepas ni saya boleh berkongsilah beberapa projek yang mungkin kita boleh jadikan contoh sebagai projek berimpak tinggi. Alright, so bila kita kata CBPR, kita yang kita tahu di UTM kita ni ada 5 research alliance lah. Yang mendukung kita, yang selalu mendukung kita dalam aktiviti research dan juga innovations lah. Jadi di dalam sesuatu perancangan projek community berimpak tinggi, kita galakkan multidisciplinary punya team working lah. Yang selalunya memang bila kita bercakap tentang society problem atau community problem ni, dia adalah real problem, dan real problem ni selalunya adalah kompleks lah. Dan bila kata kompleks problem, secara tidak langsung dia kadang-kadang memerlukan pelbagai disiplin untuk menyelesaikan sesuatu projek. Jadi normal bagi sesuatu projek itu apabila ahlinya terdiri daripada pelbagai researchers yang datang daripada kelima-lima research alliance di UTM yang kita ada ni lah. So ini adalah salah satu contoh projek community berimpak yang telah mendapat perhatian masyarakat, yang mana satu pensyarat tersebut telah membangunkan satu sistem yang bersistematik untuk merekodkan tentang plot kubur yang dinamakan app GeoPusara. Seterusnya, yang ini semua projek-projek yang berbentuk pemindahan teknologi. Yang ini yang diketuai oleh di sebelah kiri adalah projek solar yang membekalkan tenaga elektrik kepada satu perkampungan orang asli. Yang diketuai oleh Dr. Jasrul daripada Fakulti Elektrik. Yang ini tak lain dan tak bukan daripada Dekan you all. Berkaitan tentang projek mengurangkan toksik upah air kepang-kepangan. Kemudian yang ini adalah projek hidroelektrik. Juga untuk membekalkan tenaga elektrik kepada orang kampung, orang asli Lemoy.
Yang ini adalah projek di sebelah kanan pula adalah merupakan projek Datuk Visi kita, iaitu tentang teknologi menggunakan membran bagi menyediakan air bersih di kawasan Pantai Senuk. Jadi contoh-contoh lain yang kalau kita semua aware tentang projek di bawah JIVE. Jadi yang ini setiap tahun pihak SISIN akan memperuntukkan dengan kerjasama Menteri Besar Johor untuk sentiasa meneruskan projek-projek bagi membangunkan keseluruhan negeri Johor ni lah. Macam tahun ni ada 5 lagi projek baru yang di-fund di bawah projek JIVE ini. Yang mana kita lihat memang semua projek adalah daripada pelbagai disiplin. Kemudian ini pula berkaitan dengan projek yang UTM Shield pada tahun lepas. Kita tahu negara kita dilanda oleh UTM Shield. Saya rasa Fakulti Sains juga turut menyumbang dalam menyediakan sanitizer. Alright. Seterusnya yang tadi adalah contoh-contoh projek yang berkaitan dengan CBPR lah. Yang ini pula, yang ini kalau kita kata projek community yang berasaskan teaching and learning, kita memang tahu ada salah satu program yang di bawah Kementerian Pengajian Tinggi yang kita namakan SULAM. SULAM tu Service Learning Malaysia University for Society lah. Di mana dia merupakan platform semua para pelajar untuk mengaplikasikan apakah ilmu pengetahuan yang dipelajari di dalam kelas, dikongsi bersama masyarakat. Yang saya rasa Fakulti Sains juga aktif melaksanakan aktiviti service learning ini. Jadi projek-projek yang pihak SISIN telah memberikan 5 bintang lah. Yang mana projek ini diketuai oleh Profesor Madya Dr. Gurupiah Mursib. Dia membangunkan PPR di PM Dr. Gurupiah Mursib, yang melibatkan ketiga-tiga aspek lah kalau kita kata bincang tentang kelestarian sesuatu komuniti itu. Jadi kumpulan ini melihat dari segi sudut ekonomi, sosial dan juga pendidikan dan juga kesihatan. Kemudian ini pula adalah contoh satu projek yang juga telah diberi taraf 5 bintang, iaitu projek di Pulau Tanjung Surat yang juga diketuai oleh pensyarah kita daripada Fakulti Alam Bina. Ada pelbagai projek juga yang melibatkan ketiga-tiga elemen iaitu ekonomi, sosial dan juga alam sekitar. Selain itu juga ini pula yang berkaitan dengan STEM oleh bekas pensyarah kita Dr. Muhammad Kamaruddin Abdul Hamid, isterinya Dr. Nur Razana Ibrahim yang diadakan di Sabah. Yang kita nak tekankan juga apabila kita melakukan sesuatu aktiviti itu ialah kita mempunyai kerjasama yang baik dan juga mantap daripada keempat entiti yang kita sebutkan tadilah. Dan yang ketiga yang kita kata USR ni lah. Jadi USR ni kita tidaklah ada satu guideline yang khusus. Maknanya aktiviti USR bolehlah diadakan di luar UTM ataupun kita galakkan organizer untuk bawa masyarakat ke dalam UTM. Jadi itu juga boleh dikira USR. Kalau di luar di UTM maknanya itu biasa buat tapi kalau ada yang tanya bila buat USR ni boleh ke diadakan di dalam UTM? Ya, boleh dikira USR tetapi dengan syarat kita mesti membawa masyarakat masuk ke dalam UTM. Maknanya penlibatan tu masih ada lagi daripada pihak luar walaupun aktiviti tu diadakan di UTM lah. Jadi yang ini dia kata that reflect personal interest and activities performed as a citizen lah. Jadi as long as USR itu ada menyumbang kepada masyarakat, so dia dikira USR lah.
Okey, seterusnya tentang kita sebut tadi berimpak. Okey, jadi pihak CCIN ada dia punya guideline kita memberikan bintang kepada sesuatu projek. Itulah kita namakan dia adalah UTM Community Engagement Star Rating ataupun penarafan bintang program libat sama community. Okey. Jadi dalam menilai impak sesuatu projek ini, so kelima-lima perkara ni haruslah difahami dengan teliti. Okey. So yang pertama, selalunya apabila sesuatu program yang ingin kita laksanakan untuk membangunkan komuniti tersebut, kita dah mengenal pasti bahawa komuniti itu memang menerima program kita, maknanya dia ada positif perspektif terhadap program yang dibawakan terhadap kita. Okey, yang kedua tu adalah perlunya apabila melaksanakan sesuatu komuniti itu kita mencari ataupun identify the problem needs ataupun needs of the community. Jadi sekiranya para penyelidik dapat menjelaskan kepada kita apakah masalah dan apakah sebenarnya yang dikehendaki oleh komuniti, itulah sesuatu projek komuniti yang berimpak. Sebab ada setengah ada yang faham bahawa bila dia pergi ke sesuatu komuniti dan dia ingin membangunkan sesuatu komuniti, apabila dia melihat masalah sesuatu komuniti tersebut, dia terus memikirkan apakah solutionnya. Idea tu tidak salah untuk difikirkan, tetapi sebenarnya bila dalam melaksanakan sesuatu projek komuniti, yang ini juga berdasarkan daripada ilmu yang saya belajar dari segi pendidikan kejuruteraan lah bila dia dalam kata engineering service learning. So bila kita buat projek community berimpak tinggi, adalah perlu untuk kita mengetahui masalah sebenar tu, apakah sebenarnya penyelesaian dia tu, apakah sebenarnya yang dikehendaki oleh komuniti tersebut, sebab dia akan sebenarnya membantu untuk proses yang kelima tu nanti, kelestarian bagi komuniti itu menerima manfaat tersebut, mengekalkan manfaat ataupun bantuan yang mungkin kita telah berikan tersebut. Jadi bila kita kata berimpak tinggi, kita ada 3 bintang hingga ke 5 bintang. Jadi 3 ke 4 dan 5, apakah guideline kepada untuk mencapai 3, 4 dan 5 bintang tu ditekankan dalam gambar rajah ni lah. Nombor 3, bila kita kenal pasti ada perubahan. Kemudian adanya perubahan attitude, atau komuniti itu boleh mengaplikasikan kemahiran yang telah dipindahkan ataupun komuniti itu telah terinspirasi perubahan yang kita cuba perkenalkan kepada komuniti tersebut. Projek ini kita namakan, kita berikan kepada 3 bintang lah. Manakala 4 bintang apabila kita berjaya, bila kita revisit balik kepada komuniti tersebut, dia ada adoptions of change tu lah. Walaupun kita telah tinggalkan katakanlah kita lakukan projek itu pada bulan Mac, kemudian kita revisit pada bulan 3, 4, 5, kita lihat komuniti itu masih lagi mengekal That's now. dan ya. Sorry, tadi macam ada terputus. Oh ya. Dah clear ke? Rasanya macam dah okey. Alright. Manakala yang 5 bintang ni selalu yang mana yang ini mereka tidak lagi dah memerlukan bantuan dari bila mereka ingin mengekalkan dan kita dapat lihat pada komuniti itu jelas mengekalkan manfaat yang mereka perolehi daripada komuniti itu tanpa bantuan daripada mana-mana pihak lah, dapat berdiri di kaki sendirilah, kata. Alright. Jadi selain itu apakah kriteria program libat sama yang berimpak tinggi? So yang pertama, pelaksanaannya adalah pantas 6 bulan hingga setahun.
Bila dibandingkan dengan kos yang sebenar, kos projek yang dicadangkan oleh penyelidik UTM adalah lebih rendah. Okey. Kemudian kemungkinan penjimatan tu contohnya adalah hasil daripada konsep kesukarelawanan gotong royong melaksanakan projek tersebut. Kemudian yang kedua adalah berimpak tinggi, yang ini memberikan kesan perubahan yang positif kepada komuniti dan juga boleh diukur terhadap aspek kognitif, psikomotor, efektif ataupun aspirasi. Dan yang keempat adalah kelestarian, iaitu komuniti mampu mengadaptasi perubahan yang dilaksanakan secara kendiri. Jadi kita share juga dalam slide ni beberapa contoh lah yang bila kita tengok satu projek jelas dari segi dia punya high impact, rapid executions, dia punya cost dan juga kelestarian. Okay. Alright, manakala apabila nak melaksanakan sesuatu program, selalu inilah yang menjadi tanda tanya penyelidik lah, di mana kami boleh memohon bagi mendapatkan dana. Untuk pengetahuan, dari pada pihak dan kerajaan dan agensi ada satu dana, ada tiga sebenarnya dana yang disediakan, iaitu kita nama UCTC dan juga RTC dan juga Knowledge Transfer Program. Kalau daripada pihak industri, lazimnya setiap industri mereka ada dana CSR. Jadi ini adalah dana yang mungkin kita boleh lihat untuk mendapatkan dana bagi projek komuniti kita. Ataupun kita juga boleh dapat daripada perseorangan, contohnya dari segi ahli parlimen atau Dewan Undangan Negeri dan juga geran antarabangsa. Yang tadi kita kata dana UCTC dan juga dana RTC. So yang ini dana dia mencecah RM100,000 dan setiap universiti diperuntukkan 1 hingga 2 penerima setahun lah. UCTC ni terbuka kepada untuk pembangunan masyarakat bandar dan luar bandar, manakala RTC adalah dana untuk pembangunan masyarakat di luar bandar. Seterusnya program Knowledge Transfer Program. Yang ini dana ni diuruskan oleh pihak RMC, yang kita perolehi daripada Kementerian Pengajian Tinggi, yang juga dibuka sekali setahun dan jumlah yang dipohon boleh sehingga RM100,000. Dan setiap universiti selalunya penerimanya juga adalah seorang sahaja. Kemudian dana CSR ni saya rasa kita biasalah dengar. So Aeon, 7-Eleven, CSR gula. So jadi kebanyakan ataupun bank-bank. Jadi semua ni adalah possible industri yang kita boleh apply dari segi dana CSR mereka lah. Itu saja Iza. So tamat untuk sesi perkongsian kita hari ini. Mungkin selebihnya kalau ada soal dan soal jawab lah. Terima kasih Dr. Aznah di atas mungkin sedikit perkongsian berkaitan dengan impactful community project. Mungkin saya boleh buka jika ada sebarang soalan daripada peserta yang hadir pada hari ini. Jika ada sebarang soalan boleh utarakan kepada Dr. Aznah, ataupun maybe kalau nak type di ruangan chat, saya boleh bacakan soalan. Hello, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Maaf, saya sebenarnya lambat masuk, jadi ada a few questions saya nak tanya. Saya Kushairi daripada saya bertanya berkenaan jika ada komuniti di luar approach jabatan atau fakulti untuk buat program community service lah. Perlu ke maklumkan kepada CCIN ataupun kita memang kena dapat kelulusan daripada CCIN untuk kita buat kerjasama dengan komuniti, ataupun just cukup untuk approval by fakulti untuk kita buat community service tu? Jadi community approach tu bila penyelidik dah menerima approach daripada community tadi, Hushairi plan nak buat USR ke nak buat yang jenis berimpak tu? Jenis berimpak. Jenis berimpak. Jenis berimpak maknanya perlu ada perancangan lah kan? Betul.
kita sebenarnya bila kita kata dana tu macam mana pun maksudnya nanti Khusyari team akan dananya ya. Pun nak apply macam mana UTM ke? Sebab bila kita berimpak ni kita tak, kalau kata USR kita selalunya memang lulusan sistem. Okey. Dan bila ada perancangan tu kita terputus lah Dr. Azna. Boleh ulang semula tak? terputus. Sorry. Boleh ulang semula tak Doktor? Kalau kita buat perancangan suatu projek. Kalau yang selalunya hanya maju pada kertas dia lah kepada kita. Okay, jadi kita akan beri kelulusan. Maknanya CCIN perlu tahu tentang kelulusan projek tersebut. Okey, kalaulah projek yang berimpak ni selalunya memerlukan masa dan juga perancangan kan dan sebagainya lah. Dan kita sebenarnya ada sistem yang para penyelidik boleh melaporkan nanti tentang projek tersebut lah. Okey. Jadi bila kita kata community data approach tu nanti dalam sisi tu boleh you start dulu dengan laporan dari segi engagement you kan. So dari selalu pelaporan tu di dalam ISIS lah. Yes. Oh, okey. Kiranya kalau untuk yang berimpak tu kita kena totally kata apa very nanti kita well boleh planning lah bila kan? kata dah dapat dana boleh buat boleh buat pendaftaran projek tu di sistem kita. Jadi secara tak langsung pihak sisi Doktor? ya, dengar tak Khusyari? Terputus Kita lagi. ada ISIS. Putus ya? Khusyari kita ada ISIS sistem lah. Jadi ISIS sistem tu bila Khusyari melaporkan segala perancangan ataupun projek tersebut tu, dan dia secara tidak langsung pihak SISIN akan maklum tentang apa projek yang ingin dilaksanakan. Bermaksudnya kita melaporkan the process tu daripada awal sampai akhir. Bukan bermaksudnya kita laporkan dia dah selesai. Okey. Okey Doktor. Thank you. Terima kasih banyak-banyak. Sama. Terima kasih Dr. Khusyari atas soalan. Dr. Azna, saya ada satu soalan di ruangan chat. Soalan ini bertanya tentang Assalamualaikum. Terdapat persepsi sebelum ini berkenaan kaedah penilaian star rating yang bergantung kepada pemahaman dan kepakaran penilai yang berbeza yang turut bersifat kualitatif. So, bagaimanakah pihak SISIN menyelaraskan penilaian tersebut? Menyelaraskan penilaian tersebut. Okey, penilaian star rating ni kita ada jawatan kuasa. Jawatan kuasa yang kita tubuhkan ni memang adalah daripada yang memang latar belakangnya menjalankan projek-projek komuniti yang berimpak tinggi lah. Jadi semuanya berpengalaman lah. Jadi saya kurang pasti apa yang dimaksudkan apa tu dari segi penyelesaian kualiti ke yang lebih berbentuk kualiti ya. Dan kita tadi tu memang kita sebenarnya ada senarai SEMA. Okey, kita ada senarai SEMA yang kita daripada 3 bintang hingga ke 5 bintang tu. Jadi selalunya bila dokumen tu ada, dokumen yang diperlukan ada, contohnya lah kita kata okey kita nak ada untuk 3 bintang mesti ada soal selidik pre and post activity. So jadi kalaulah benda tu ada, memang kita tahu dia di bawah kategori 3 bintang. Jadi setengah pelaporan yang dibuat untuk mendapatkan bintang tu dia tidak ada pre and post survey. Okey, jadi memang automatik tu kita letak dia di bawah daripada 3 bintang. So, jadi satu kita memang ada senarai SEMA, dokumen yang harus dilampirkan. Jadi kalau selalunya lengkap, memang dapatlah bintang tersebut. Kemudian jawatan kuasa penilai ni bukan hanya daripada pihak SISIN. Pihak SISIN hanyalah sekretariat. Kita ada satu jawatan kuasa khas yang kita tubuhkan yang terdiri daripada multidisiplin dan juga berpengalaman dalam melaksanakan projek berimpak tinggi. Itulah untuk membantu kita punya star rating kita tu secara adil.
Okey, kalau itu menjawab soalannya ataupun Baik. kalau Saya harap menjawablah kalau tak soalan. menjawab mungkin tuan boleh Ya. So ada komen lah daripada Dr. Nur Ain, katanya sebab Dr. Nur Ain pernah apply star rating dan juga beberapa projek daripada Dr. Nur Ain sendiri telah mendapat penarafan, I think maybe 4 ke 5 bintang. So katanya dekat orang apply itu ada dah dijelaskan kriterianya. So mungkin daripada orang tu kita boleh lihat. Dr. Azna, saya ada soalan, I mean probably mungkin saya perlukan komen lah daripada Dr. Azna sebab Dr. Azna juga timbalan pengarah di SISIN. So apa yang saya faham beberapa tahun ini untuk star rating, setiap community project perlulah terdiri daripada quadruple helix. So kita perlu ada empat industri atau apa kita nak cakap 4 komponen ke? Ya, 4 badan lah kan, daripada government, industri, universiti dan juga community sendiri. So saya rasa macam syarat ni macam agak sedikit rumit lah pada kami untuk mendapatkan ini. So mungkin sedikit sebanyak ini akan menyebabkan demotivated sikit doktor untuk kita apply star rating ni. Macam mana komen doktor? Tak, sebab projek yang komiti berimpak. Hello, Iza. Okey, projek penarahan bintang community ni kita tahu dah, saya sudah masuk tahun ke berapa ya, dah lebih 5 tahun lah. Jadi memang doktor terputus lah. Dr. Azna? Saya dengar ke? Iza? Tadi terputus. Mungkin Dr. Azna boleh ulang sikit? Ulang semula? Ya doktor. Tadi terputus. Okay, sekarang dengan kolaborasi tadi so tahun 2021 ni memang dah quadruple sebab saya pergi yang Myra tahun lepas. Kita memang kena akur sebab itu juga syarat yang diberikan oleh kementerian kepada semua universiti bila kita menilai projek community. Mereka dah pergi quadruple lah kan. Mungkin kalau ada staf fakulti sains yang berminat, tapi mungkin kalau kata mungkin kita tak dapat memenuhi quadruple helix tu, bolehkah kita minta bantuan daripada SISIN untuk linkkan kita dengan agensi yang terlibat? Boleh. Asalnya itu adalah tugas dan kita lah. Kita akan bantu. Baik, dengan maklumat yang kita ada lah. Yang kita ada. Okey, kita ada soalan yang agak panjang ataupun komen yang agak panjang pada Dr. Nur Ain. Dr. Ain nak ni ke ataupun saya nak bacakan Saya bacakan je lah. Katanya betul saya tak faham, tak semestinya survey pre dan post untuk buktikan impact. Kalau ada cara lain macam video community dapat tunjukkan bahawa mereka tak tahu sesuatu teknologi. Bila kita buat projek kita ada video menunjukkan mereka dah aplikasi teknologi itu. Atau dah post di Facebook. So ini boleh dikira sebagai berimpact juga kan? Betul. Itu pun sebagai bukti. Okey. Okey, ada soalan lain ke daripada peserta untuk ditanyakan kepada Dr. Azna, mungkin berkaitan dengan dana atau apa-apa soalan yang mungkin rasa nak tanya, boleh tanyakan sekarang. Okey. Assalamualaikum. Boleh. Okey. Saya Fatah Dr. Azna. Okey. Saya nak tanya, adakah program yang dapat star rating ni adalah
program yang ada empat elemen tadi, macam community, university, government dan industri. Kalau apa, adakah program yang kurang elemen ni dia tak layak dapat star rating? Itulah, jadi masuk je tahun 2021 ni, itu dah jadi syarat utama. Jadi hanya yang mempunyai 4 bintang saja yang 4 bintang, 4 komponen tadi yang impact. Oh, maksudnya hanya program yang disertai oleh 4 komponen ni hanya boleh di-apply star rating. Kalau kurang salah satu tak boleh lah. Yes. Yalah, sebab kita tak boleh, sebab syarat utama dia terimpak keempat-empat. Sebab saya adalah pensyarah yang buat. Boleh dengar ke? Boleh dengar? Boleh. Mungkin ada masalah sikit dengan line Dr. Azna. So mungkin sedikit terputus-putus lah. So harap kita dapat sabarkan. Okay, tak apa. Okay, sebab saya adalah antara pensyarah yang menjalankan service learning ni. Sebab kita orang plan nak daftarkan service learning ni untuk apply for star rating. Tapi kalau melibatkan industri agak payah sebenarnya. Sebab service learning pun dijalankan dalam masa yang agak terhad, dalam 4 bulan kan, dalam 4 bulan keseluruhannya lah, satu sem tu. Jadi untuk apply ataupun approach for industry agak sukar lah kat situ. Okey, agak sukar tu sebab apa? Yelah, dia sebenarnya ada keempat-empat entiti. Secara realnya kita merasakan industri ni menyumbang dari segi cash lah kan selalunya. Tetapi sebenarnya kita kata setiap entiti ni tidaklah, kita nak akan pertama sekali kita kena bentuk dulu strategic partnership. Apakah sumbangan setiap partners tu, entiti tu dalam satu tu sebenarnya adalah tertakluk kepada perbincangan konsortium tersebut lah, Cik Abdul Fattah. Jadi agaknya apa yang menghalang Cik Abdul Fattah rasa dari segi untuk mendapatkan industri tu, masa ke macam mana? Saya tak tahu sama ada dari segi masa. Okey, buat service learning ni Cik Fattah selalu buat apa yang under subject ke? Subject under subject, betul. Okey. Subjek apa tu? Subjek berkaitan dengan genetik. Oh, genetik. Okey. Saya tak tahulah, saya cuma cadangan. Macam mana? Mungkin katalah untuk komponen kategori. Saya tahu mesti fakulti chemical ada hubungan erat dari segi pembekal chemical. Jadi maknanya boleh approach company tersebut sebagai rakan strategik lah. Jadi dalam service learning, activity service learning tu supplier dan chemical tu okey lah, selalunya dia datang disebabkan atas pembelian, tapi saya rasa kalaulah dia dijemput pada hari itu sebagai facilitator, contohnya mungkin ada satu equipment baru yang dia nak share dengan para pelajar. Jadi itu yang penting tu kerjasama sebenarnya Cik Abdul Fattah. Kita taklah bila kata dengan industri tu mesti sesuatu ketua projek tu mendapatkan dana. Tidak, sumbangan tu sebenarnya adalah terbuka dan dia boleh dalam bentuk apa saja. Tetapi yang kita nak tekankan bila di dalam projek tu dia punya partnership tu jelas. Empat komponen. Itu je Cik. Okey. Terima kasih. Okey. Sama. Okey, terima kasih Dr. Fattah atas soalan dan Dr. Azna atas penerangan. So mungkin saya bagi peluang mungkin satu soalan terakhir sebelum kita akhiri sesi kita pada pagi ini. Sebarang soalan lain? Okey, mungkin tak ada. So saya rasa mungkin dah tak ada soalan kot. Agak jelas lah sekarang mungkin basically tentang komponen-komponen yang diperlukan untuk penerapan bintang. Terima kasih Dr. Azna, saya ucapkan sekali lagi di atas masa sudi untuk meluangkan masa untuk berkongsi sedikit input dan update terkini pada pihak SISIN dengan pensyarah di Fakulti Sains bersempena dengan Research Week pada hari ini. Eza ada nak bagi apa-apa ke?
komen? So far, thank you so much lah Dr. Hasna. So insyaAllah kita try untuk rancang program projek komuniti tahun ni dengan KDP Helix. Nanti dengan kerjasama penyelaras lah Dr. Nuriza and then ahli-ahli yang terlibat lah. Thank you so much for the sharing. Okay, again, so sebagai tanda perhargaan Dr. Hasna, this is just like a virtual certificate lah, tapi kita akan email yang the real one kepada Dr. Hasna. So terima kasih kepada semua. Diharap sesi pada hari ini dapat memberi sedikit manfaat kepada pensyarah kita untuk merangka aktiviti komuniti yang lebih berimpact. Sekiranya terdapat sebarang masalah, boleh rujuk saya ataupun Dr. Eza ataupun Dr. Zaitun untuk bantuan bagi kita membantu fakulti dan juga UTM untuk menghasilkan lebih banyak lagi projek community yang berimpact. So just mungkin saya bagi sedikit highlight lah kenapa pentingnya perlu kita merancang aktiviti atau projek yang berimpact, kerana sebenarnya dari segi pemarkahan MyRA ini juga memberi sedikit sebanyak memberi sumbangan kepada UTM untuk mengekalkan markah MyRA kita. Okay, so diharap semua dapat jelas dengan apa yang telah Dr. Hasna kongsikan tadi. Sekiranya tiada sebarang soalan atau komen lain, saya ucapkan terima kasih sekali lagi kepada Dr. Hasna di atas perkongsian tadi, dan saya juga ucapkan terima kasih kepada semua yang sudi hadir meluangkan masa pada hari ini. So terima kasih semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.